Assalamualaikum. Kita bertemu kembali pagi ini tentang Sri bercakap dengan jin. Baik, semalam video saya telah terputus kerana memory space saya ni tak cukup. Nampak gaya kena belilah telefon baru. Baik, semalam saya bercerita bahawa di Baroh ni maksudnya ke bawah lah ya. Ya, kalau orang Johor kata Baroh tu bawah sana. Kalau darat tu naik ke atas ya. Ha. Kalau almari dia kata gobok. Macam itulah kalau orang Johor kata. Ya, rumahnya di Segamat Johor tu, di Barohnya ada kawasan paya. Baik. Paya ni luas, memang luas. Dan ketika bulan mengambang, kalau nak menyanyi lagu P. Ramlee boleh saya menyanyi sikit je lah. Bulan terang di pagar bintang. Gitu dia. Masa bulan mengambang penuh, kadang-kadang terdengar orang main bola sepak di kawasan paya tu. Tu tengah malam tu. Ya, dengan sorakan-sorakan ya. Tapi kalau kita pergi tengok tak ada orang. Itulah dia ya. Orang bunian. Jadi orang-orang bunian ni ya, waktu mereka bermula pada maghrib. Ya. Dan habis sampai subuh. Ya, waktu alam sana terbalik. Itu sebab kalau orang lama-lama dulu dia kata masuk dah maghrib. Janganlah bagi anak-anak tu berkeliaran kat luar. Masa itulah jin-jin yang tak elok tu kat luar. Nanti kan ada yang kena sampuk lah, ada yang kena ludah lah ya. Kalau kena ludah tu jadi gegata, gatal-gatal. Itulah orang dulu-dulu kata. Jangan duduk luar ya. Tutup tingkap, tutup pintu dah maghrib. Ya. Dah sampai maghrib tu faham-faham lah ya. Jadi orang bunian ni dia tinggal di merata tempat. Kamu tak nampak. Contohnya di Gunung Ledang. Di Gunung Ledang tu, kalau dekat base camp tempat masuk Taman Negara tu, naik ke atas 2 jam perjalanan, kamu akan sampai di Perigi Puteri. Ada air terjun dekat situ. Dan ada sebuah gua namanya Gua Lidah. Di situlah kalau kamu nak masuk. Tapi ingat ya, mereka hanya menerima orang yang hatinya baik ya. Kalau jenis-jenis yang kaki kelentung ni, yang banyak lah cerita nakkan harta ni, dia tak layan lah. Cina kata boleh layan lah ya. Jadi ada password nak masuk situ, tapi pada waktu maghrib. Saya cerita sikit lah ya. Kadang-kadang kalau kamu pergi ke Pulau Besar, bila kamu pergi ke Pulau Besar tu, kadang-kadang kan dalam chalet kamu tu terasa macam ada orang tengah berjalan. Prap, 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 prap. Dekat tengah-tengah malam lah. Itulah dia orang bunian ya. Jadi kadang-kadang kalau kamu berzikir malam-malam, mana yang kasyaf tu, mana yang diberi kelebihan, mata dibuka hijab, akan nampaklah orang pakai jubah putih, serban putih ya. Dan mereka ingin berzikir dengan kamu. Itu dia. Ya. Jadi faham-fahamlah ya kenapa kita buat zikir ni tengah malam. Ya. Waktunya. Ingat ya. Dan kadang-kadang orang tu dia akan jumpa orang bunian ni masa bulan terang di pagar bintang. Dah saya menyanyi lagi sekali. Ya. Jadi untuk memahami ya, orang-orang yang kata tak ada harta karun tu, harta tu ada di sebelah sana, tapi kepada hak yang empunya ya. Bukannya senang-senang nak ambil benda ni ya. Kalau ambil pun kalau timbul ya, kena jaga 3 malam ya, 3 hari ya, 3 hari tak tidur supaya harta tu dia tak ambil balik. Ya. Banyak lagi cerita-ceritanya, kisah-kisahnya ya. Tapi saya ni minat untuk menolong orang kanser. Saya minat nak melihat mereka yang disihir ya.
Ya, yang ada saka kerana kanser ya. Kanser ni kalau saka tu dia akan buat ketulan tu lagi besar, lagi besar. Dia nak hisap darah kotor dekat ketulan tu. Biasanya yang berisiko ialah orang perempuan. Sebab orang perempuan ada rahim ya, di situlah banyaknya darah kotor bila datang haid bulanan ya. Jin suka darah kotor tu. Tetapi lelaki tak ada, namanya Abdul Rahim, nama saja ya. Jadi balik pada cerita Siri bercakap dengan jin ni, orang Bunian ni ya, dia tinggal di alam sana, kita panggil alam roh ya. Ada roh halus, roh kasar ya. Dan di sinilah kalau kamu nak faham ya, kalau orang kata tak ada harta semua ya, kamu salah. Banyakkan orang nak ambil harta yang bukan haknya. Contoh ya, orang tamak selalu rugi. Mula-mula kata satu orang, lepas tu nak pergi 6 orang. Cakap kita bagi sama rata ya. Lepas tu bila dah timbul barang tu, wah, orang yang pertama tu kata, ini aku punya separuh ni, sebab aku yang perkenalkan. Jadi kan, semua barang tu terus ya, hancur jadi abu. Itulah kita kata orang tamak selalu rugi ya. Dan bukan hak dia sebenarnya. Kalau bukan haknya, dia tak akan bagi ya kat sana. Sajalah ya, cerita saya ni supaya awak ambil iktibar ya, supaya awak jangan buang masa, jangan buang duit. Nanti takut-takut orang kelentong awak, habis banyak duit ya. Itu saja ya. Jangan lupa subscribe, like video saya, dan juga ya, share dengan rakan-rakan ya. Awak boleh share di wall awak dan minta rakan-rakan tengok. Baik. Assalamualaikum.